hari ini kita hanya nak menerangkan beberapa keputusan yang telah kita buat. Antara keputusan yang penting ialah kita tidak lagi akan menerima permohonan untuk pembangunan yang tanah tinggi yang dia punya keturunan, that means dia punya elevated slope, iaitu kelas 3 dan kelas 4, iaitu slope yang 25% dan walau bagaimanapun kita terpaksa melihat lebih kurang 141 projek tanah tinggi yang dibuat di tanah tinggi yang telah diluluskan dan dalam proses pembinaan. Dan saya telah meminta Yang Berhormat Saudara Roni untuk memanggil ahli majlis tempatan yang berkenaan dan juga mereka-mereka yang membuat bangkangan terhadap pembangunan-pembangunan di tempat tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kekhawatiran penduduk-penduduk di sekitar daerah tersebut. Pagi tadi kita telah diberi taklimat oleh Ketua Polis Selangor yang kita berterima kasih pada beliau yang memberitahu tentang usaha-usaha yang dibuat oleh Ketua Polis dan Polis Negeri Selangor dalam membenteras jenayah, menjaga harmoni dan keamanan di Negeri Selangor. Tapi walau bagaimanapun banyak permintaan yang diberikan kepada kami, terutama kekurangan kaki tangan polis dan jumlah polis, umpamanya di Kelang lebih 1 juta penduduk dan jumlah polis adalah kalau dibandingkan Negeri Sembilan juga mempunyai 1 juta penduduk, tapi jumlah polis di Kelang kekuatannya hanya 1/3 daripada di Negeri Sembilan. Jadi maknanya terdapat kekurangan. Kita telah mengenal pasti lebih daripada 140 projek rumah perumahan terbengkalai. Jadi oleh itu Saudara Iskandar dan saya akan berjumpa dengan Menteri Housing, Perumahan dan Local Government untuk berbincang dengan kementerian tersebut bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah rumah-rumah ataupun projek-projek perumahan yang terbengkalai. Of course, we will try our level best to give to the whole of water users in Selangor, basically the household. While we do know there are certain issues that we need to resolve, among the other issues that we need to resolve is with regard to a centralized so-called water meter. But I think we will start with those who having meters, because if not, it's very hard for us to sort it out, those who have meters. And we do recommend the people who are now using centralized meter, it's best for them to have their own meters. That's of course it's good for us them to monitor the situation. Sangkasa, we do know that people also do not have the capacity to have their own pipes and so forth. But this is with that regard, we are now having our kebajikan dan kemiskinan committee to look at it. Rather than solve the water problem, let's solve
the total problem they are facing, basically kemiskinan. Maknanya dia orang miskin dan bukan saja air tak ada, api tak ada, apa semua. Jadi oleh sebab itu kita selesaikan secara menyeluruh. Jadi tidak hanya melalui air, tapi melalui pemberian air ini akan menimbulkan banyak perkara-perkara yang dibangkitkan yang membolehkan kita membuat rancangan bagaimana menolong mereka-mereka ini. Penerimaan pada Pakatan Rakyat dan juga ketua-ketua kampung yang penerimaan, dua soalan yang berbeza. Okey, penerimaan pada Pakatan Rakyat sangat baik. Tengok ini contoh Pakatan Rakyat lah, yang depan saudara-saudara semua. Jadi kita bersama-sama bekerja untuk pembangunan rakyat. Ketua-ketua kampung, pada mereka yang berhenti, kita akan terima keputusan mereka dan berterima kasih pada tugas mereka yang lepas, dan kita akan mencari bakal-bakal ketua kampung yang baru untuk itu belum kita dapat selesaikan sebab kita nak tahu dekat mana, kawasan mana dan seterusnya. Selepas tu kita ada buat keputusan. Jadi kalau terlalu banyak pilihan raya pun itu satu perkara yang untuk memilih semua orang kita buat pilihan raya, boleh jadi kosnya lebih tinggi daripada memberi allowance pada ketua kampung. Jadi itu sebab saya kena kaji betul-betul. The economics also must be studied. Thank you very much.